forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ceramah Bandani Datuk Dr. Khairuddin menjawab konsep jemaah Islam PAS perlu dibetul kerana ia berpunca perbedahan, dan Datuk Dr. Khairuddin menjawab siapakah sebenarnya jemaah Islam. Okey, mari kita dengar kupasan daripada Datuk Dr. Khairuddin. Dia akan kita komen macam biasa. Nilai semua perkara ini kita lihat. Perkara yang paling besar dalam berkerajaan menurut apa yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perpaduan rakyat. Ini maksud objektif yang paling besar bagi penubuhan kerajaan. Perpaduan rakyat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan terma jamaatul muslimin. Jamaah orang-orang Islam. Terma jamaatul muslimin yang tersebut dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perpaduan orang-orang Islam. Jamaatul muslimin bukan organisasi, adalah perpaduan umat Islam. Sesiapa yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ima dia seorang yang saleh atau kurang saleh, ima dia seorang mukmin atau dia fasik, selagi namanya muslim bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia adalah anggota jamaah muslimin, himpunan besar umat Islam yang disatukan dengan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila sahabat Nabi Huzaifah bin Yaman dia jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, dulu kami dalam keadaan jahiliyah, bila Allah datangkan Islam, adakah lepas pada ini akan ada lagi keburukan menggantikan kebaikan? Dia kata ada. Adakah selepas itu datang pula kebaikan? Dia kata ada pula kebaikan, tapi ada dakhan, ada kelabu dia. Kemudian adakah lepas itu datang lagi keburukan? Dia kata ya. Maka di kala itu apa arahan kepada kami ya Rasulullah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanzamu jama'atal muslimina. Kamu kena berpegang dengan jamaah umat Islam. Mana pun umat Islam? Himpunan besar umat Islam yang bersyahadah tadi. Wa imamahum, dan imam, pemimpin, khalifah, ketua mereka. Dalam konteks kita Malaysia hari ini, semua orang yang bersyahadah di Malaysia adalah ahli jamaatul muslimin, dan imam kita adalah yang di-Pertuan Agong, dan bagi negeri-negeri pula imam kita adalah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Tapi malang sekali, ada parti yang mendakwa jamaah Islam itu dia. Jamaah Islam tu dia je. Luar daripada organisasi dia bukan jamaah Islam. Inilah punca pada pecah. Bila perpaduan umat Islam yang dihimpun atas nama syahadah la ilaha illallah dikecilkan skop pada yang intimat bergabung dengan parti organisasi tertentu sahaja, inilah punca perpecahan. Itulah yang dibuat oleh PAS pada hari ini. Tuan-tuan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sampai ke Madinah Al-Munawwarah dalam proses membina negara bagi umat Islam yang dipanggil Al-Madinatu Al-Munawwarah, apa yang awal dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya membina masjid. Sampai di Kuba, di pinggiran Madinah, diperakui Masjid Kuba yang dibina oleh para sahabat yang dah masuk Islam. Bila bergerak daripada Kuba nak masuk tengah kota Madinah Al-Munawwarah, terbina pula tengah jalan Masjid Jumaat. Sampai di tengah-tengah kota Madinah yang awal Nabi umumkan pembinaan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibina masjid? Kerana masjidlah tempat perpaduan umat Islam. Orang Islam datang pagi, petang, siang, malam, sekurang-kurang 5 kali sehari semalam
Subuh mereka berhimpun, zuhur mereka berhimpun, asar mereka berhimpun, maghrib mereka berhimpun, isyak mereka berhimpun, balik rumah esok berhimpun lagi. Itulah jamaatul muslimin. Jamaah umat Islam berhimpun di masjid, semuanya sujud, tunduk dan patuh pada Allah yang satu. Itulah dia kepada umat. Datang hukum pada kita, di mana-mana kampung mesti ada masjid. Kenapa? Kerana mengerjakan salat berjamaah adalah fardhu kifayah. Kalau tak ada orang yang buat salat berjemaah, semua satu kampung berdosa. Bila ada 2 orang yang buat salat berjemaah, gugur dosa semua orang, maka terbentuklah masjid-masjid di seluruh kampung-kampung orang Islam. Maka nak jaga perpaduan umat Islam di masjid-masjid inilah. Maka hanya ada satu masjid yang dibuat Jumaat, yang lain dipanggil surau. Hatta di masjid yang dibuat pada salat berjamaah, ulama kita bincang hukum boleh ke tidak buat salat berjamaah kali kedua selepas mana imam ratib dalam masjid itu telah mengerjakan salat berjamaah. Boleh ke tak? Masuk waktu zuhur azan, imam pun salat, makmumnya di belakang. Berakhir salat berjamaah, mari pula grup kedua nak semayang, buat jemaah yang baru. Apa hukumnya? Makruh, tak digalakkan. Itu 3 mazhab. Mazhab kita Syafi'i, Maliki, Hanafi, 3 mazhab. Majoriti ulama makruh, tak digalakkan. Hatta disebut oleh seorang ulama, saya bacakan teks apa yang disebut oleh ulama terkenal, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, pengarang kitab fiqh Tuhfatul Muhtaj. Dia kata apa? Tukrahu iqamatu jama'atin bi masjidin ghairi matrukin lahu imamun ratibun. Dimakruhkan menegakkan jemaah di masjid yang masjid itu ada imam ratib. Imam ratib mana apa? Imam yang dibayar gaji untuk jaga sembahyang lima waktu. Jadi imam. Itu imam ratib dia panggil. Itu dibuat sekarang. Mana-mana masjid mesti ada imam ratib yang dibayar gaji untuk jaga salat berjemaah. Makruh menegakkan salat berjemaah yang masjid itu ada imam ratib bi ghairi iznihi, tanpa izin imam ratib. Tu imam tu ada. Nak buat salat berjemaah tu, imam tu kena bagi izin nak buat salat berjemaah. Kalau dia tak bagi izin, makruh. Sama ada qablahu, nak buat salat berjemaah sebelum dia siapa? Dia tak ada lagi, nak buat dulu, makruh. Au ma'hu, atau serentak dengan dia. Dia jadi imam, ada jemaah, ada imam lain, buat jemaah pula. Au ba'dahu, atau lepas dia ambil dah salat berjemaah, nak buat jemaah kedua, makruh. Tapi biasa kita buat bukan? Kita bagi lambat, 3-4 orang buat berjemaah juga. Itu ikut pendapat Hambali sebenarnya. Ikut Syafi'i makruh. Bahkan mazhab kita kata eloknya semayang seorang-seorang diri. Kita sampai tengok imam dah semayang berjemaah, kita mari 3-4 orang, masing-masing semayang seorang-seorang diri. Kenapa? Sebab nak tunjuk jemaah orang Islam satu je. Ini hukum mereka, bukan baru. Bukan tahun 83 yang berkata berlaku semayang 2 imam di sini. Ini hukum fiqh ratusan tahun dibincang oleh para alim ulama. Suatu zaman Nabi SAW, bila ada sekelompok dia buat satu masjid dengan tajan orang-orang Rom, buat masjid di tepi Masjid Quba. Masjid Quba ni masjid yang awal dalam Islam. Nabi setiap hari Sabtu, Nabi akan jalan kaki pergi Masjid Quba semayang sunat duha, balik semula ke masjid Nabi. Mereka buat satu masjid. Mereka jemput Nabi nak pergi semayang untuk merasmikan masjid. Nabi kata nanti dulu. Nabi keluar nak pergi perang, tengah jalan Allah turunkan wahyu, Nabi hantar 2 orang sahabat dibakar masjid. Kenapa? Allah turunkan ayat, wallazina takhadhu masjidan diraran
orang yang menjadikan masjid sebagai tempat dirar, tempat memudaratkan kepada umat, wa kufran, kerana kekufuran, wa tafriqan bainal muslimin, dan untuk tujuan memecahkan kalangan orang-orang yang beriman. Buat masjid nak bagi pecah orang beriman. Yang ni hujung ayat kata la taqumu fihi abada, jangan berdiri salat di masjid itu sampai bila-bila. Nabi suruh bakar masjid. Kalau kita hendak pergi bakar masjid mesti riuh. Tapi Nabi suruh bakar masjid Arun Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana masjid kedua yang dibuat di sebelah Masjid Quba, Masjid Dirar, tujuannya tafriqan, kata Allah, memecah belahkan kalangan orang-orang yang beriman. Saya datangkan fakta ini nak menggambarkan bahawa kewajipan seorang pemimpin, kewajipan satu kerajaan, kewajipan ketua di mana-mana kawasan, kampung, kewajipannya menyatukan orang-orang Islam yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengusi masjid terutamanya agar umat kekal berpadu. Ini adalah panduan berkerajaan dalam Islam. Maka mana-mana orang yang buat daripada itu, jika mendakwa dirinya sebagai pejuang Islam, itu bukan pejuang Islam, itu pejuang syaitan. Islam tidak ada mencocokkan umat. Hari ini Maidan keluarkan kenyataan. Ketika perkara yang berlaku, tak dibenarkan masjid-masjid dijadikan tempat ceramah politik, kepatihan. Orang Pahang kata, mana boleh pisahkan Islam dengan politik? Ya, Islam tak boleh pisah dengan politik. Politik mesti memperkuatkan Islam. Islam mesti memandu politik. Tetapi yang kita cakap, jangan berpolitik kepatihan. Kalau jadikan masjid tempat berpolitik kepatihan, sedangkan dia milik semua orang Islam, ada yang ada parti, ada yang tak ada parti, ada yang parti kita, ada parti lain, apa akan berlaku? Pecah orang Islam. Ini bercanggah dengan tuntutan syarak menyatukan umat. Tapi ia berlaku negeri kita. Perjuangan Islam yang paling besar, perjuangan menyatukan umat. Itu yang paling besar. Nabi SAW bila tiba di Madinah, selepas bina masjid, apa Nabi buat lagi? Nabi satukan dua puak Aus dan Khazraj yang bertelingkah ratusan tahun. Penduduk pribumi Madinah Al-Munawwarah, satu puak nama Aus, satu lagi nama Khazraj, dua-dua masuk Islam. Dua-dua ni bertelingkah panjang ratusan tahun. Nabi saudarakan mereka, satukan mereka dengan satu je nama, dia panggil Al-Ansar, mana orang yang patut Allah dan juga Rasul. Satukan umat. Tak cukup. Nabi satukan pula orang-orang Ansar dengan orang-orang Mekah yang datang hijrah dengan Nabi SAW. Mereka orang luar datang ke Madinah. Nabi satukan orang Ansar, penduduk pribumi Madinah, dengan orang-orang Muhajirun, dengan konsep persaudaraan Islam yang mana mereka kalau mati boleh mewarisi harta satu sama lain. Cukup ke? Tak cukup. Nabi buat pula Misakul Madinah, piagam Madinah, suatu perlembagaan bagi Madinah yang menyatukan orang Islam dengan orang bukan Islam pula. Orang-orang Yahudi yang mereka masing-masing ada tahaluf, ada hubungan kerjasama dengan orang-orang Islam berdasarkan kabilah masing-masing. Nabi satukan mereka dengan satu perlembagaan sebagai warga negara Madinah. Kewajipan mereka saling bantu-membantu, terutama melibatkan jika negara diserang oleh musuh. Itulah perjanjian kewarganegaraan. Hari ini kita Malaysia juga ada perlembagaan yang menyatukan semua orang. Islam dan bukan Islam. Orang bukan Islam, mereka warga negara Islam. Mereka adalah muwatin, warga negara. Dulu ulama kita bincang bab mereka dengan kafir zimmi, orang kafir yang tunduk pada Islam. Hari ini para ulama kontemporari Islam bincang, dipanggil muwatin, fiqh muwatanah, fiqh kewarganegaraan. Mereka warga negara bagi orang Islam, bagi negara orang Islam. Itu menggambarkan kepada kita besarnya perpaduan.
Dalam konteks kita di Malaysia, dua parti terbesar orang Islam. Pertamanya UMNO, keduanya PAS. Dua parti ini bertelingkah tempoh yang sangat panjang. Daripada belum merdeka 55, masuk pilihan raya 59, ganas. 64 pun ganas, 69 pun ganas berperang. Hingga akhirnya berlaku tragedi berdarah 13 Mei 69. Tahun 70, 31 Ogos tahun 70, yang di-Pertuan Agong yang keempat pada ketika itu mengisytiharkan rukun negara. Yang di-Pertuan Agong itu dari Terengganu, Duri Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasruddin Shah, Sultan Terengganu kita, mengumumkan rukun negara, yang rukun negara itu tujuannya adalah untuk menyatukan orang Islam dan orang bukan Islam yang berpecah kerana peristiwa 13 Mei. Dan akhirnya PAS bersama dengan kerajaan, bersama dengan UMNO masuk kerajaan tahun 72. Tahun 74 dia buat satu gabungan parti namanya Barisan Nasional. 78 PAS dikeluarkan. Kenapa? Kerana PAS tidak berdisiplin. PAS, Presiden PAS pada ketika dia yang dipertua jadi Menteri Peringkat Pusat, dia bergaduh dengan Menteri Besar Kelantan yang parti dia juga, parti PAS juga. Bergaduh nak tukar Menteri Besar. Akhirnya yang berlaku ialah Kelantan didaruratkan. Kenapa? Berlaku pertumpahan darah, berlaku suatu himpunan besar-besaran membantah apa yang berlaku. Berlaku pertumpahan darah, maka didaruratkan Kelantan. Bila nak daruratkan Kelantan, PAS tidak setuju. Bila tak setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Barisan Nasional dalam parlimen, dibawa usul ke parlimen, kalau berdasarkan kaedah Barisan Nasional, jika tak setuju dengan usul kerajaan, dia adalah bercanggah dengan parti yang nama Barisan Nasional, melanggar disiplin parti. Maka PAS dikeluarkan. Kenapa? Kerana pecah yang berlaku dalam kalangan PAS sendiri. Samalah tahun 59 PAS menang negeri, jatuh 61, dia salahkan UMNO. Saya study, kaji, baca, bukan salah UMNO, salah PAS yang bergaduh kerana tak puas Menteri Besar dia. Putrajaya PAS, Ustaz Hanafiah ke apa? Hanafiah Azam ke nama dia. Tinggal di Jeram, YB Jeram. Dia tak puas hati, dia tak jadi Menteri Besar. Sebab apa? Sebab dia bukan anak negeri Terengganu, dia orang Perak. Tak jadi Menteri Besar Terengganu. Ambil daripada besuk ni, Saudara Samad, Abdul Samad menjadi Menteri Besar. Maka tak berarti balas sama sendiri. Bila balas sama sendiri, akhirnya keluar parti. Dan akhirnya barisan, akhirnya perikatan menjadi sebuah kerajaan. Bukan kerana salah perikatan ketika itu, bukan salah UMNO. Pahaya baca, betul tak? Okey tuan-tuan, komen saya lah, kita semua tahu Allah turunkan Al-Quran dan hadis untuk kita semua. Satu dunia ni kena ikut Al-Quran dan hadis. Dan kita semua berjamaah. So, di satu dunia bagi sesiapa yang beragama Islam. Parti politik hanyalah wadah, bukan jamaah Islam. So, jemaah Islam ialah mereka yang mengucap dua kalimah syahadah seperti yang telah diberitahu oleh Datuk Dr. Khairuddin. So, kita pun tahu seperti kampung-kampung kita sebelum ni telah berpecah lama. Ada masjid PAS, ada masjid UMNO. Dan kadang-kadang kenduri UMNO pun orang PAS tak pergi. Ini apa yang berlaku di kampung saya. So, marilah kita sama-sama kembali menyatu padukan umat Islam di bawah satu kalimah syahadah. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan Nabi Rahim. Assalamualaikum.